Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, maju terus dengan pesatnya walaupun negara diancam konfrontasi Indonesia. Untuk menandakan hari ulang tahun kelahiran Malaysia, Duli Yang Maha Mulia Seri Peruka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang bakal bersara, Tuanku Said Putra Ibni Almarhum Said Hassan Jamalulil, telah membuka dengan resminya 3 projek kebangsaan yang penting yang melambangkan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang pembangunan negara. Setibanya di studio filem negara Malaysia yang baru di Petaling Jaya yang berharga RM4.5 juta, Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dialu-alu oleh Menteri Penerangan dan Penyiaran Encik Snoor bin Abdul Rahman dan Ketua Filem Negara Malaysia Encik Muhammad Zain bin Hussein serta Setiausaha Kementerian Penerangan dan Penyiaran Tuan Syed Zainal Abidin. Pegawai-pegawai kanan studio itu serta ketua-ketua bahagian telah diperkenalkan kepada Baginda. Upacara pembukaan resmi studio baru ini telah dihadiri oleh banyak dev-dev yang terhormat termasuk Yang di-Pertua Jemaah Pemangku Raja Selangor, Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, ketua-ketua perwakilan asing dan pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Ketua Filem Negara Encik Muhammad Zain setelah memberikan sejarah ringkas mengenai studio itu, mengharapkan studio baru yang dilengkapi dengan alat-alat moden dan kemudahan-kemudahan bekerja yang lebih baik ini akan merupakan pendorong bagi pegawai-pegawainya untuk bekerja lebih giat lagi pada masa akan datang. Encik Snoor menyatakan bahawa filem negara merupakan alat penting untuk perpaduan kebangsaan, satu alat yang dapat memupuk semangat persefahaman di dalam dan di luar negeri. Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam ucapannya berkata bahawa filem negara Malaysia dapat memainkan peranan penting untuk menyatupadukan serta menanam rasa taat setia rakyat. Baginda mengharapkan bahawa filem negara akan terus mengeluarkan filem-filem yang menggambarkan kemajuan dan pembangunan negara kita. Kemudian Baginda membuka dengan resminya studio yang baru itu. Semenjak tahun 1946, filem negara yang dulunya bernama Malayan Film Unit telah ditempatkan di sebuah bangsal atap di Jalan Bangsa. Hari ini dapat dibanggakan bahawa studio ini ialah yang paling moden dan terbaik di Tenggara Asia. Satu persembahan istimewa dalam upacara pembukaan itu ialah penggambaran cerita Hang Tuah, seorang pahlawan Malaysia yang ulung. Makmal studio ini mempunyai kemudahan-kemudahan untuk mengecap dan mengolah filem-filem hitam putih berukuran 16 dan 35 mm. Banyak lagi kelengkapan akan dipasang di sini untuk membolehkannya mengolah filem-filem berwarna. Studio ini telah juga berusaha mengeluarkan filem-filem sinemaskop. Persembahan istimewa lainnya ialah pertunjukan bawah air yang dijalankan oleh beberapa orang penyelam di sebuah kolam yang dibuat khas di dalam studio itu. Ini ialah kamera penggerak gambar yang digunakan oleh Jabatan Penggerak Gambar dan Lukisan. Di jabatan inilah semua tajuk, rajah dan gerak gambar filem-filem dibuat. Hari ini studio ini telah mengeluarkan lebih daripada 800 buah filem-filem. Kebaikan filem-filem yang dikeluarkan oleh studio ini telah diakui di seluruh dunia seperti yang ternyata dengan hadiah-hadiah yang telah dimenangi dalam berbagai pesta filem. Masjid negara yang berharga 10 juta ringgit
dan terletak di tengah-tengah ibu kota Kuala Lumpur, melambangkan keagungan Islam, agama rasmi kita. Ianya telah dibina bukan saja dari derma orang Islam, bahkan juga dari yang bukan Islam. Ini adalah hasil daripada semangat perpaduan dan kerjasama yang sedia ada di negeri ini. Setibanya baginda yang di-Pertuan Agong telah diterima oleh Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak selaku pengerusi jawatankuasa Pusat Masjid Negara. Masjid indah yang direka oleh seorang arkitek tempatan ini terletak di sebuah tapak seluas 13,5 ekar. Keindahannya terletak dalam percampuran bentuk bangunan masjid dengan bentuk bangunan moden. Sultan, Governor dan juga tamu khas dari negara-negara Islam telah datang untuk memperingati peristiwa yang bersejarah ini. Dalam ucapannya, Tun Razak menyatakan bahawa masjid ini menjadi bukti persahabatan yang kekal dan persefahaman serta muhibah yang dalam bagi rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman mengharapkan bahawa masjid ini dapat memberikan kesenangan dan perlindungan bagi khalayak ramai selain merupakan sebuah tempat beribadah. Ketika masjid itu diresmikan oleh baginda, beribu-ribu rakyat Islam yang menghadiri upacara itu telah bertakbir seraya memuji-muji Tuhan yang Maha Adil akan limpah kurnianya itu. Pada mulanya, masjid ini dibina sebagai hadiah kepada Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman kerana jasa-jasanya terhadap negara. Tetapi Tengku memohon supaya masjid ini dijadikan sebagai kenangan abadi kemerdekaan yang telah dicapai pada 31 hari bulan Ogos 1957 dan dinamakan Masjid Negara. Apabila pintu pagar masjid itu dibuka saja, beribu rakyat yang menanti di luar menjerbu masuk untuk menunaikan fardu Jumaat di masjid baru itu bersama-sama dengan Imam Masjidil Haram yang datang bersama-sama dengan rombongan 7 orang daripada Saudi Arabia. Masjid Negara yang memakan masa 5 tahun untuk membinanya benar-benar melambangkan kejayaan Islam dan sebagai satu tugu kenangan yang abadi terhadap kemerdekaan negara. Satu lagi kemajuan besar dalam pembangunan negara kita ialah lapangan terbang antarabangsa Malaysia yang baru berharga 52 juta ringgit dan terletak sejauh 15 batu daripada Kuala Lumpur. Baginda yang di-Pertuan Agong dalam ucapannya menyatakan bahawa lapangan terbang ini akan meninggikan kemakmuran negara kerana ianya merupakan salah satu lalu lintas perdagangan dan pelancongan. Salah satu keistimewaan lapangan terbang ini ialah jalan lingkaran yang menghubungkan bahagian bawah lapangan terbang itu dengan serambi di bahagian atas sepanjang 600 kaki. Lapangan terbang ini ada juga disediakan bank, pejabat pos dan telegraf dan kedai-kedai. Lapangan terbang yang didirikan untuk Hari Depan Malaysia ini mempunyai landasan yang terpanjang sekali di Asia dan dapat digunakan oleh semua jenis pesawat terbang termasuk pesawat supersonik. Beribu-ribu rakyat membanjiri lapangan terbang ini pada hari pembukaannya untuk menyaksikan pertunjukan udara oleh Angkatan Udara Diraja Malaysia mengambil sempena Hari Malaysia. Sebagai angkatan yang termuda sekali dalam angkatan perang kita, Angkatan Udara Diraja Malaysia telah memainkan peranan yang besar dalam masa darurat dulu. Pertunjukan itu cukup menarik hati dan kepada pejuang-pejuang kita dari Angkatan Udara Malaysia, kita mengucapkan syabas.
Dalam masa konfrontasi ini, langkah-langkah telah diambil untuk menambahkan lagi kelengkapan-kelengkapan Angkatan Udara Diraja kita dengan melengkapinya dengan pesawat-pesawat jet untuk pertahanan negara kita. Lapangan terbang antarabangsa Subang ini mencatatkan satu lembaran baru dalam sejarah lalu lintas udara di Malaysia. Dalam perayaan Hari Malaysia tahun ini, peranan utama diberikan kepada para muda-mudi Malaysia. Di Stadium Merdeka, beribu-ribu kanak-kanak sekolah telah berkumpul untuk menyambut saat yang bersejarah ini. Dalam titah perpisahannya, Baginda Yang di-Pertuan Agong menyuruh kanak-kanak sekolah itu supaya belajar dengan semangat saling menghormati kepada satu sama lain. Hanya dengan cara demikian, Malaysia dapat membentuk pemimpin-pemimpin untuk masa yang akan datang. Upacara itu dimulai dengan satu pertunjukan bendera yang cukup menarik. Di tengah-tengah padang stadium, seramai 3,000 kanak-kanak sekolah telah membentuk peta Malaysia dan cogan kata Kekal Malaysia. Sebagai penutup upacara itu, beratus-ratus murid perempuan dari berbagai sekolah perempuan di Kuala Lumpur menyumbangkan lagu-lagu memuja tanah air. Sambutan ini tidak saja berlangsung di ibu negara. Di kampung-kampung dan di bandar-bandar di seluruh Malaysia telah diadakan juga sambutan-sambutan meriah. Dari Padang Besar sampai ke Sebatik, rakyat Malaysia berikrar taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara kita. Lumba kuda disukai ramai di pantai timur. Puncak perayaan ialah pertunjukan aneka ragam masyarakat Malaysia yang berbilang kebudayaan.
Maka berakhirlah perayaan tahun ini dan dengan adanya perpaduan rakyat yang semakin erat, Hari Depan Malaysia akan lebih gemilang lagi. Kekal Malaysia.